Okay. Mana tadi? Alright, so soalan 1 betul tak ada masalah soalan nombor 1 confirm Okay. Bagus. Okay. Question number 2. Question number 2. Ada masalah? Nampak je soalan. Ya, okay. Ada orang panggil madam. Ya, saya. Yang D tu saya kira tapi dapat jawapan lain. Question nombor 2B. 2D the displacement. D dagu. Okay. Sebelum tu saya nak double check lah. Bila you jumpa equation, kadang-kadang depan ni dia bukan X, dia adalah apa? Y. Jadi formula yang kita discuss tadi, yang ke atas tadi kan, yang ke atas ni in terms of apa? Tukar kepada apa? Tukar kepada guys, Y. Tukar kepada Y. Kalau depan tu Y, jadi yang X ni Y, so yang X ni Y lah. Okay, so position dia boleh jadi X, dia boleh jadi Y, depend pada soalan. Okay, dalam soalan ni dia cakap X lah kan, so kita ikutlah X. Alright, 8 ni apa sebenarnya? Amplitude. Very good. 4 pi ni Angular velocity. yes, angular velocity, omega. Alright, so amplitude teruslah 8. Dia kata in meter kan, so 8 meter lah. Angular velocity, omega, directly lah. So, sebenarnya chapter ni belajar macam susah, tapi sebenarnya senang je. 4 pi unit apa? Radian per second, sebab dia kata dalam second kan. Alright, period of oscillation kan T kan. Okay, so awak boleh dapat omega equal to 2 pi over T. Omega ni nanti substitute dengan 4 pi, dapatlah period dalam second. And then the displacement. Okay, displacement dalam kes ni X lah dia nak cakap, tapi dia cakap kat sini T equal to 0.2, jadi substitute sajalah 8 sin 4 pi darab dengan 0.2 second. Tapi kenapa boleh kita tak dapat jawapan? Sebab kadang-kadang kita terlupa nak tukar kita punya calculator dalam mode radian. Ingat, mode mesti dalam apa? Mode radian. Calculator mode dalam chapter ni mesti adalah dalam mode radian. Nanti awak kira balik. Boleh? Boleh Okey, kadang-kadang juga walaupun kita dah tukar kepada mode radian, kenapa tak dapat jawapan juga? Ada setengah kalkulator dia tak boleh baca kalau kita tak letak bracket. Jadi nak tekan kalkulator, untuk setengah kalkulator kita kena tekan 8 sin 8 sin bracket 4 pi times 0.2 and then close the bracket back. Okey, baru dapat jawapan. Dia depend pada kalkulator juga kadang-kadang. Boleh ke? Boleh, madam. Okay, alright. Boleh. So, kita proceed question number 3. Okay, number 3 ada soalan. Sebelum tu saya nak tanya, ni graf apa ni? Ni graf apa? Soalan ni? Cos. Tapi sebelum ni kita dekat atas tadi generally dia adalah apa? Sin. So saya nak bagi tahu dia boleh jadi sin general, secara general dia adalah sin, tapi tak semestinya soalan akan bagi sin. Dia boleh dalam bentuk cos. Nampak? Cos, tak ada masalah, kita baca macam biasa. 5 adalah amplitude. Omega mesti sebelah T, next to time mesti adalah omega. Okay, yang negative pi over 2 ni adalah phase angle, so biarkan dia. Okay, jangan kita expand pula, ni tak boleh expand, the whole ni adalah angle. Okay, jadi omega adalah 3 pi, negative pi over 2 tu biar dia adalah phase angle, sebab kita guna cos, sebab tu ada phase angle. Okay, alright.
X in meter. Kena perhati ni, kadang-kadang soalan X in centimeter. Okey, soalan nombor 3, ada masalah tak? Kalau siapa ada cakap je ada. Kita buat sama-sama. Tak lama pun kalau nak cuba tunjukkan. Ada. Okay, so kita tengok dia dah bagi given ni X in terms of T. Alright, dia cakap T equal to 0.5. Find displacement. Okay, find displacement maknanya find X lah. Displacement X sama berapa? Okay, ni just substitute lah. Alright, X equal to 5 cos 3 pi times 0.5 second kan, given 0.5 second. Okay, minus pi over 2. Ni kena hati-hatilah ni. Ni kena hati-hati. Alright, tekan calculator tu sebab dia adalah bracket dalam bracket. Macam ni. So nanti dapat jawapan lah, negative 5 meter. Ingat, mod always in radian for this chapter. Okay, B, velocity. Okay, sekarang ni cuba awak tengok velocity. Kita tengok formula yang kita dah senaraikan tadi. Velocity ada berapa formula velocity? Okay guys, ada berapa formula velocity? Cuba you tengok. Satu in terms of T, ada dua. Satu lagi in terms of X. Mana yang awak rasa macam confident sikit nak guna? Yang in terms of T ke in terms of X? Okay, in terms of X. Okay, tak apa, kita guna in terms of X. Okay, boleh tak kita tengok? Okay, alright. Angular velocity. Oh, ini kan. Okay, velocity plus minus kan, formula tadi in terms of X, omega set A squared minus X squared. Okay, sekarang kita tengok nilai omega ada tak? Ada kan? Ni 3 pi. Amplitude ada tak nilai ni? Ada. 5 ada, tak ada masalah. Nilai X ada tak? Mana nak dapat nilai X? Mana? Negatif 5. Ya, pandai. Nilai X ni adalah negatif 5. Nanti squarekan lah. Okay, minus. So nanti substitute. Plus minus 3 pi 5 squared minus negatif 5 squared. Okay, so nanti dapat jawapan ya saya. Yang X tu saya dapat 4.98. Okay, betul lah tu. Dia kurang kan? sebab kat sini mungkin jawapan suggested answers ni dia round off. Okay, so ni kan square kosong sebenarnya, 0. Sebab tu dapat 0, sebab ni sama kan. Okay, now acceleration pula. Ya saya. Ya, omega tu tak payah nak ambil dengan negatif pi per 2 sekali Negatif pi per 2. Tak payah. Ingat omega. Okay, ingat bear in mind omega terletak next to time. Ni time kan? Sebelah time ada apa? 3 pi sahaja. 3 pi sahaja. Yang negatif pi over tu bukan. Cos ni bukan. Okay. Negatif pi over tu ni bukan omega. Dia adalah phase angle. Okay. Alright, C pula, the acceleration. Okay, formula acceleration senang guna nak in terms of X lah. In terms of X, A equal to cuba bagi tahu saya apa formula acceleration in terms of X. Negatif omega squared X. Alright, so substitute sajalah. Omega ada tadi negatif 3 pi squared X tadi negatif 5. Kita dapat jawapan meter per second squared. Nampak? Bila buat latihan senang je. Okay, ada soalan lagi untuk soalan nombor 3? Boleh?
Boleh madam. Okay, madam. proceed. Okay, question number 4. Okay, nampak graf apa? Saya nak tanya, graf apa lagi ada? Ni graf apa ni? Cos. So bila graf cos untuk chapter 9 kan, kita expect mesti belakang ada apa ni? Ada pi over 2 ni. Maksudnya dia ada phase angle, tak semestinya pi over 2. Kadang-kadang soalan pi saja, pi over 3, pi over 4. Maksudnya belakang ada. Jadi dia nak buat kita confuse. Supaya kita ingatkan itu adalah omega, tapi bukan. Omega dalam soalan ni adalah apa? Omega adalah 3. yes, 3 ni omega. 3 tu adalah omega. Right? Ni adalah omega. Okay, ini adalah amplitude. Okay, x in meter. Ni penting kan, ada di dalam centimeter. Alright, ni sama kan macam tadi kan? Acceleration of the object kan? When t equal to apa? 7 second. So, acceleration negative omega, apa tadi? Omega squared x. Kat sini kadang-kadang dalam exam dia tak berapa nak baik hati, dia tiba-tiba terus cari acceleration. Macam soalan atas, sebelum dia suruh cari acceleration, dia suruh cari displacement. Jadi kita just substitute yang kita dah dapat displacement tadi dekat dalam acceleration ni. Untuk soalan ni kan, nanti kita terfikir-fikir, omega ada, aku dah dapat 3 ni, 3. X pula tak ada. Mana nak cari X? Macam mana nak cari X, guys? Macam mana nak cari X? How can you find the value of X? Masukkan nilai apa? T equal to 7. X equal to 4 cos 3 times 7. Okay, and then plus pi over 2. So you akan dapat nilai X first dalam meter, baru you substitute dalam acceleration. Okay, kadang-kadang macam itulah, dia terus cari acceleration. Okay, untuk force pula senang je, equal to F equal to MA. Selesai. Mass ada ni 0.9 kg. Okay, boleh proceed? Boleh. Okay, soalan nombor 5. Ada masalah? Ada masalah cakap. Yang lain-lain mana? Ada soalan 5B. 5B. Okay, tak apa, kita buat soalan nombor 5 teruslah. A sekali. Before that, nak dapatkan gambaran dengan lebih jelas, kita try untuk sketch. A mass is suspended on a light spring. Okay, light spring. Okay, kita ada mass here. Alright, the mass is released from a position, ni penting released from a position below the stretch equilibrium position. Yang saya lukis ni adalah masa dia dekat equilibrium position, masa dia dalam keadaan stable lah, tak bergerak. Okay, equilibrium position, kat tengah-tengah lah. Okay, dia kata below stretch equilibrium position, maksudnya below bawah, maksudnya dia tarik. Okay, dia tarik mass ni ke bawah, stretchkan dia ke bawah. Alright, dia release dekat sini, release point. Okay, release point. Okay, lepas tu dia cakap lagi, and then dia kata vibrate vertically lah, dia vibrate atas bawah. Distance between both extreme displacement. Extreme ni, in other words, adalah apa? Maximum. Okay, extreme point, ini satu extreme point. Another extreme point dekat mana kalau dia oscillate? Satu lagi kat mana extreme point? Belah mana? Belah mana? Ini spring. Tak dengar. Opposite dia kat mana? Okay, spring kan kita pandai. Ada dengar jawapan. Spring, ada mass, kita tarik, ni kita lepas.
dia akan oscillate kan, atas bawah kan. Dia akan lalu tengah tu adalah equilibrium position. Lepas tu bawah dia sampai maksimum, dia akan naik balik. Dah sampai atas maksimum, turun balik. So atas dan bawah tu kita panggil apa? Extreme displacement. Maksudnya maximum displacement. Maknanya satu lagi point adalah belah mana? Belah atas. Okay, ni extreme, first extreme, second extreme. Dia kata distance, jarak antara both extreme point adalah 0.4. Ni, ini adalah 0.4 meter dan mengambil masa 0.575 second untuk travel through this distance. Okay, now maklumat apa yang you all boleh extract daripada information ini, daripada information given by the question? Adakah 0.4 meter tu amplitude? Amplitude apa? X. Okay, X equal to 0.4, betul? Apa maksud amplitude? Maksimum apa? Amplitude maximum displacement from equilibrium position. Okay, sekarang ya. Dia ada orang tak boleh masuk. Okay, sekejap. Lambat masuk kawan kita ni. Tak baca WhatsApp ke? Dah kot. Okay, kita sambung. Alright. Kita tahu ini equilibrium position. Jadi from equilibrium position, maksimum adalah ini ataupun bawah lah. Ini sebenarnya adalah amplitude. Adakah 0.4 meter ni amplitude? Is it? No. It's not. It's not right. 0.4 meter is not an amplitude. Jadi berapa nilai amplitude? Daripada gambar tu, apa yang kita nampak? 0.2. Pandai, sebab ni 0.4. Amplitude hanya half sahaja daripada 0.4 ni. Jadi amplitude is 0.4 divided by 2, 0.2 meter only. Okay, now we talk about 0.57 second ni. Adakah ini period? Period adalah time taken for one complete One oscillation. one oscillation. yes, one complete oscillation. Pandai. Okay, tadi dia start daripada bawah ni, naik atas 0.75 second. Dah complete ke satu oscillation? Untuk complete satu oscillation, dia pergi atas, lepas tu dia kena apa? Turun bawah balik, baru one complete oscillation. Jadi untuk kira period macam mana? Naik atas 0.75, lepas tu darab 2, 0.75 lagi, baru complete oscillation, baru masa dia cukup untuk membuat satu pusingan lengkap. Okay, tambah 0.75. Okay. Sorry madam, Yes. ada orang nak masuk. Okay. Tak apa. Sorry madam. It's okay. Nasib baik kamu bagi tahu. Alright. Okay, so kita dah ada period, kita dah ada amplitude. Jadi kita nak cari angular frequency. Angular frequency simbol apa? Madam, angular frequency ni apa? Adakah F? Adakah dia nak cari F? Dia nak cari F ke? Tak, dia nak cari apa? Simbol omega. Yes, saya tanya sebab ramai student confused. Diingat angular frequency adalah F, tapi sebenarnya bukan. Angular frequency adalah omega. Okay, dia ni angular frequency adalah sama dengan angular velocity.
simbol dia sama, omega. Jadi omega equal to 2 pi over t. So tu gunanya kita cari period tadi, 1.5 second. Kalau student kan yang dia tak boleh interpret maksud period, nanti dia substitute period ni 0.75, which is salah. Okay, salah. So 1.5 nanti dapat jawapan in radian per second. Okay, ada kawan awak tak boleh buat B, maximum velocity. V velocity kan, max, ada max. Okay, ada tak kita discuss tadi formula untuk V max? Cuba kita tengok formula V max. V max. Okay, mana V max? Mana V max? Apa formula dia? Plus minus ni, V max ni, V max plus minus omega A. Okay, plus minus omega A. Alright, plus minus omega A, plus minus omega A. Jadi omega kita ada kan, dah dapat yang kat atas. Amplitude pun kita dah penat-penat tadi, bahagi 2. So dapat jawapan plus minus berapa. Jangan hilangkan plus minus ni, mesti kena ada plus minus, ikut dia, meter per second. Boleh ke yang tanya tadi untuk soalan B? Okay, it's all about formula dan juga interpretation of the question. Okay, boleh kita proceed soalan nombor 6? Ke penat? Boleh. Boleh kan, lagi 2 soalan kan, 6, 7, 8, 3 soalan. Alright, ni graf apa? Sin kan? Ada tak belakang tu face angle? Tak ada kan. Jadi awak expect bila side belakang tu tak ada pun ada plus ke minus pi over 2 ke pi over 3, tak ada. Bila soalan tu dia guna cos, kita expect belakang tu ada. Alright, so soalan ni ada masalah? Boleh sketch ke? Pandai sketch? Nak meja terangkan bahagian sikit. Okey, ni secara roughly lah saya terangkan. Maximum velocity just guna apa? Formula tadi. Tolong cakap kat saya. Apa lupa lah maximum velocity formula dia apa? Tadi plus minus omega A. Omega amplitude, pandai. Ni dah ada amplitude. Omega adalah 10 pi. Ni omega. Alright, saya nak bagi tahu awak, kadang-kadang dalam soalan dia bagi 10 pi ni sebagai omega, kadang-kadang 10t saja, 10t. Jadi omega adalah 10 saja. Kalau 10 pi t, omega dia adalah 10 pi. Ni pun ramai student silap. Ada yang student kan dia ambil 10 saja, pi dia tertinggal. Kena angkut sekali pi, 10 pi. Jadi plus minus omega 10 pi. Okay, 40. Nanti 40 pi lah. Tekan kereta samalah 1. Ni unit apa? Saya nak tanya, tolong respon. Unit apa untuk Vmax ni? Nampak dah tertangkap kan? Sebab ni apa? X is measured in apa? Sentimeter. Dia macam langit kan tak selalunya cerah, sama macam soalan pun dia tak selalunya X tu dalam meter. So kita kena aware. Jadi dalam kes ni, dalam soalan ni, untuk V dia adalah sentimeter per second. Okay, untuk B pula, velocity of the particle when X equal to 3 cm. Okay, dia nak cari velocity, bukan Vmax. Jadi velocity kan, formula dia bukan omega A, dia adalah plus minus omega yang tadi lah, A squared minus X squared. Omega kita dah ada, A kita ada, X nanti substitute dengan apa? 3. So nanti jawapan dia dalam sentimeter per second juga. Alright, C pula, sketch. Ni first time nak sketch ni. Sketch a graph of velocity. Okay, bila melibatkan sketching the graph, kita tak boleh lari daripada guna in terms of t. Dalam matematik kan, kalau nak sketch graph trigo, mesti kena ada sin, cos atau tangent kan. Sama juga macam ni lah. Alright, kita daripada
X ni saya tulis mula daripada equation X. Okay, X equal to 4 sin 10 pi d. Soalan nak suruh sketch velocity. Okay, kita keluarkan equation untuk velocity. Awak sama-sama tolong saya. Nak cari velocity kena differentiate apa? Tolong respon sama-sama. Nak cari V, differentiate X dx. This differentiate X over with respect to t. Okay, dx over dt. Kita tak boleh ambil terus daripada equation yang atas ni untuk sketch graph sebab tak ada maklumat. Ni graph cos ke graph sin tak tahu. Jadi kita terpaksa gunakan equation X ni, 4 sin 10 pi t. Okay, now kita nak differentiate X. Okay, X graph sin. Sin differentiate jadi apa? Cos. Okay, sin, step dia sin differentiate jadi cos. Lepas tu kita salin balik semua, salin semua yang ada dekat X tu. Okay, kemudian kita tanya diri kita, X ni differentiate with respect to T. Kita cari dekat X. Oh, ni T. Sebelah T ada apa? Sebelah T ada omega. Nilai apa ni? 10 pi. So kita darab dengan 10 pi. Jadi 4 times 10 pi 40 pi cos 10 pi t. Jadi daripada equation ni macam mana kita nak sketch? Okay, graph V, graph cos kan? Cos mula daripada mana? Daripada atas ke daripada 0? Atas. Daripada atas. Sana. Buat satu ke? Tak kisahlah nak buat berapa, yang penting dia mula daripada atas ni. Okay, ni atas ni V lah, V, sebab dia nak graph V versus T. Okay, dekat sini nak label apa ni? Sini nak label apa? Ni maksimum kan? Ni maksimum kan? Maksimum apa? Maximum velocity. Inilah maximum velocity yang kita dah kira tadi. Sama tak? Sama tak 40 pi? Sama? Sama. Dia magic. Dia kan balik-balik benda 40 pi. Bawah negatif 40 pi. Okay, saya tunjuk contoh satu lagi. Betapa magicnya. Daripada equation kita boleh tahu Vmax. Daripada formula pun kita boleh cari Vmax. Okay, kalau X kan graph sin kan? Sin dia start daripada 0. Okay, ni X. Okay, ke atas ni label apa? Maximum displacement kan? Amplitude kan? Amplitude berapa? 4. Ini kalau X lah, 4 dengan negatif 4. Kita akan tengok yang depan dia 4. Letak 4. Okay, nak compare dengan graph velocity, atas ni nak letak apa? Tengoklah equation untuk velocity ni. Depan dia ada apa? 40 pi. Letak sini 40 pi. Boleh? Faham tak maksud saya? Dia adalah maximum velocity. Tanpa kita bersusah payah. Kata kalau ada soalan lain, dia tak suruh cari pun Vmax. Ini kebetulan dia dah suruh cari Vmax. So kita bolehlah substitute 40 pi kat sini sebab dia maximum velocity paling atas. Cuba kalau dia tak suruh cari Vmax, kita tak payah pun kira Vmax. Kita boleh tengok daripada graph cos ni, depan ni ada 40 pi, terus dia tulis 40 pi, negatif 40 pi. Okay, tu cara yang paling mudah lah. Okay, sekarang ni one complete oscillation sampai sini saja. Ni period, berapa period? Period nak cari macam mana? Omega equal to 2 pi over T. So T equal to 2 pi over omega. 2 pi over omega berapa? 10 pi. Jadi 1/5 lah. 1/5 0.2 second. So sini label lah 0.2. Nanti awak semak lah graf awak ni unit dia cm s negatif 1. Ini adalah second. Okay, so far ada pertanyaan untuk graf? Kelas? Boleh?
Boleh? Madam, Ya, saya. yang PMAX tu kan, tulis jawapan dalam perpuluhan boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab pi tu tekan kalkulator kan. Tak ada masalah. Kalau 40 pi ni, yang ni awak letak dalam perpuluhan, kat sini pun kena perpuluhan lah. Okay? Tak ada masalah. Okay, madam. Alright. So, kesimpulannya kalau nak sketch graph, kita kena ada equation. Okay? Kalau nak tanya V, kita kena differentiate X lah. Kalau dia suruh sketch graph acceleration, kita kena differentiate V pula. Okay. So, any more question untuk soalan yang 6 ni? Kalau tak ada, kita proceed. Tak ada? Boleh? Okay. Boleh, madam. Alright, good. Okay, now question 7. Alright, the following graph show the variation of displacement and velocity with time. Maknanya dia ada dua graph. One x versus time, v versus time. Okay. Determine the frequency. Okay, sebelum tu kita tak nak tengok dulu dia nak tanya apa. Kita interpret graph first. Dua ni apa? Dua apa? Maximum displacement. In other words, kita panggil dia amplitude. Very good. 6. Dah kita baca ni jelas sebab tu je ada nombor. Yang lain tak ada nombor. Okay, 6. 6 ni apa? Apa dia? Kalau 2 tu maximum displacement. Kalau 6 pandai maximum velocity. Maximum velocity tak ada nama khas. Kalau maximum displacement ada nama khas dia, amplitude. Okay, maximum velocity ada tak formula dia? Ada. Apa formula dia? Plus minus Amplitude omega. amplitude omega ke amplitude omega squared? Amplitude omega amplitude omega. Okay, omega amplitude. Dah tertulis omega dulu. Okay, amplitude omega ataupun omega amplitude. Okay, sekarang soalan nak tanya frekuensi. Apa simbol untuk frekuensi? F. F ke omega? Mana satu? Soalan nak tanya F ke nak tanya omega? F. Habis omega tu apa sebenarnya? Angular frequency omega. Kalau dia tak disebut angular je, dia adalah F frequency. Jadi kita tahu frekuensi di omega equal to 2 pi F ataupun 2 pi over T kan. Jadi frekuensi kita boleh cari menggunakan omega divided by 2 pi. Jadi first of all kita substitute lah Vmax. Vmax maximum velocity 6 plus minus omega. Cari omega. Tak tahu omega berapa. Amplitude dah tahu 2. Jadi omega equal to 3 radian per second. Daripada omega bolehlah cari frekuensi omega over 2 pi. Senang je. Okay, tekanlah kalkulator. Berapa entah? Cuba tekan kalkulator. Berapa? Ada jawapan 0.48. Betul lah kot jawapan dia ni. 48 Hz. Kalau tak nak tulis Hz pun tak apa. Tulis apa? Formula unit satu lagi untuk frekuensi apa? Apa? Pandai. Second. Apa? Second per second lah. Per second. S negative 1 per second. Okay. So, ada masalah tak ni? Boleh? Boleh. Ni rugi tau kalau awak tak master chapter 9. Rugi sebab soalannya quite maksudnya soalan ni kita boleh expect apa nak jawab. Macam soal macam topik free lah kiranya. Okay, soalan last untuk hari ni lah, hopefully lah. Okay, soalan nombor 8. Apa dah ni? Okay, 11.5. Laju sangat ke saya? Tak okey. Okay. Tak naklah kita habis cepat sangat tapi kita punya pemahaman tu kurang. Tak elok juga. Okay, kalau laju bagi tahu.
Alright, so kita move to the next question, question 8. Alright. Below shows the graph of displacement. Okay, x versus time. Dia bagi angular velocity 2 radian per second. Angular velocity, simbol apa? Simbol? Omega. So, omega 2 radian per second. Alright. Okay, bila ada sketch je, ingat saya cakap, kalau suruh sketch je, kita kena ada apa dulu? Kena ada apa? Kena ada differentiate. Kita kena differentiate. Nak differentiate, kita kena ada apa? Equation. Kalau kita tak ada equation, kita nak differentiate pun tak boleh. Jadi kat sini tak ada pun equation. Kita boleh buat equation. Kan dia dah bagi graf x ni. Okey, cuba sama-sama kita buat equation. Kita macam kita pula yang buat soalan. Kita yang keluar equation. Apa? Mula dengan apa ni? X akan general kan, generally A sin omega t kan, general equation. Okey, lepas tu kita X untuk graf yang ni, X equal to, okey, tolong A amplitude sama dengan 3 omega 2 t. Dah dapat dah. Okey, where X is in apa? Centimeter and T is in second. Okey. X dah ada tapi dia tak nak suruh sketch X dia dah tolong sketch kan. Dia suruh kita tolong sketch velocity. Okey, velocity. Nak cari velocity, differentiate X macam tadilah with respect to t. Okay, sama-sama sin differentiate jadi cos. Lepas tu apa? Salin semua dulu. Salin semua. 3 sin 2t kan, 2t ni sin dah differentiate jadi cos. 2t kita salin. Okay, with respect to t, sebelah t ada berapa? Nilai apa? 2. So kita darab dengan 2. Jadinya V equal to 6 cos 2t. Alright, kita dah ada equation where X is in centimeter. Ni kan kenapa? Alah, Madam, penatlah nak tulis ni. Kena tulis tau. Sebab kalau tak tulis ni kan, tak ada apa, tak ada markah. Maksudnya markah potong kat sini. Sebab kalau kita bagi equation ni, mana kita nak tahu? 6 ni amplitude kita tahu, tapi tak tahu dalam meter ke sentimeter. Bila kita tulis dalam sentimeter, pemeriksa, oh, budak ni faham, ni dalam sentimeter. Okey, sekarang kita dah ada equation untuk V. Sekarang masanya untuk sketch. Okey, masa untuk sketch. Okey, tolong saya. Ni sentimeter per second, ini T. Okay, in second. Okay, tolong saya. Ni graf cos. Cos mula dengan apa? Atas. Pandai. Tengah atas. Start daripada maksimum. Okay, tak kisahlah. Nak stop one oscillation ke, banyak ke, 2 kali ke, tak apa. Okay, ni label apa ni? Tolong. Label berapa? Cara paling senang? 6. Ini pun negatif 6. Okay, ini pula period berapa? Macam mana nak cari period? Period equal to 2 pi over omega. Wah, omega dah ada, dah mahir dah. Omega berapa? 2 kan? 2. So period dia pi saja, pi second lah. So ini adalah pi. Dah siap untuk velocity punya graph. Okay, sekarang kita proceed kepada acceleration graph. Tolong saya, acceleration. Macam mana acceleration? A equal to differentiate apa? Differentiate apa? dv. Differentiate V with respect to t. Okay, kita tengok V ni. Kita tengok V graph apa? Cos. Differentiate jadi
Negative sign. Negative sign. Lepas tu salin balik apa yang ada dekat V ni, kita salin 6 dengan 2T. 6 2T. Okey, kemudian kena darab dengan differentiate with respect to T. Okey, tengok dekat V ni. Sebelah T ada apa? Sebelah T ada apa? 2. Darab dengan 2. Okey, sama dengan negative 12 sin 2T, where ni ya saya macam mana 2 pi, ada 2 pi 2 je kan, 2 kan dia kata omega 2 je, dia tak ada kata pi. Tu ke maksud awak pi? Okey, cos 2 mana-mana A ke B? Yang mana? Cos ni, cos kat bawah ni. Saya salah, sin 2T. Terima kasih. Ni apa? Betul lah kawan awak cakap. Sebenarnya apa? T kan? Apalah kan? T where ni sebenarnya where A lah, sebab dia A kat depan ni. A is in centimeter per second squared and T is in second. Okey, jom kita sketch graph. Okey, acceleration ni acceleration centimeter per second squared time. Okey, ni graf apa ni? Sin. Okey, sin. Sikit lagi. Hampir. Betul, sin. Negative sign, nampak ni? Negative sign. Kalau kita kata sign, dia akan mula daripada 0 ke atas. Kalau negative sign, mula daripada 0 juga, tapi ke mana? Ke bawah macam ni. Yes. Jadi ni label apa? Ni 12. This one negative 12. Alright, ni one complete oscillation. This one. Sama je lah pi, tak berubah pun. Ni pi, sini pi, yang dekat graf yang dia buat ni pun pi. Dah siap. As easy as ABC. Ada soalan? Boleh? Korang dulu, korang belajar tak pembezaan, differentiation? Belajar. Tak ingat kan? Kenapa awak kalau ada yang tanya kan, macam pelik, madam kenapa pula madam suruh salin, lepas tu tengok sebelah T ada apa? Sebab tu cara yang senang. Itulah caranya dari segi matematik. Contoh dalam matematik, X equal to 5 pi Y. Okay, differentiate X with respect to Y, dx over dy. Macam mana nak differentiate? Pandai. Kenapa kita tulis 5 pi? Sebab dia suruh differentiate with respect to Y. Kita tengok sebelah Y ada apa? Ada 5 pi. Sebab itulah saya cakap tadi. Mula differentiate sebab melibatkan trigo, kita kena differentiate sin dulu. Differentiate cos jadi negative sin, lepas tu with respect to T. Sebab tu kita tengok sebelah T ada apa? Ada 2. Sebab tu kena darab dengan 2. Dia analogi kepada yang ni lah. Boleh? Mungkin kalau satu lagi contoh, sebab habis awal sikit kan. Katakanlah ni dalam matematik X equal to 5 sin 2 theta. Di differentiate X with respect to theta macam mana? Cuba ni matematik, saya berlakon jadi lecturer matematik pula. Sin differentiate jadi cos kan, 5 cos 2 theta. Ni belum selesai. Sebelah theta ada apa? Ada 2. 10 cos 2 theta. Macam tu lah analogi dia kan. Cuma dalam fizik dia tak melibatkan macam simbol theta, tak ada. Dia melibatkan simbol time, omega, pi. Faham?
Boleh? Ya, saya. Yang graf ni kan. Yang Okey, graf yang ni. satu oscillation. Satu Ha. oscillation. Ya, pandai. Kawan awak tegur. Betul kan? Ha, betul lah. Satu yang saya buat ni tadi bukan oscillation. Habis one oscillation kat mana? Sini. Sini ke? Bawah sikit. Sini. 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 Ni. Dekat mana one oscillation? Okey, tak apa, saya label Saya label untuk graf ni. Saya label, nanti awak pilih mana one yang saya buat tadi. Salah tau. Okey, mana satu pi? Dekat mana pi? A, B, C, D. Dekat mana? Ya, bagus. Dekat C. Dekat C ni adalah pi. Bukan dekat yang saya buat tadi. Bagus? Boleh? Sorry, tersalah tadi pula. Okey, ada soalan lain sebelum kita stop? Okey, kalau tak ada apa-apa, nanti awak tolong saya, boleh tolong sambung soalan 9 sampai berapa? Sampai 15 lah. Nanti kita, insyaAllah kita bincang hari Khamis ke? Boleh? Boleh. Okey. Alright. So saya harap korang faham lah hari ni. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa hari Khamis lah. Tak apakah kita habis awal ni? Boleh? Okey, boleh. Alright. So selamat berehat lah. Thank you and Assalamualaikum. You're welcome. You're welcome. Sama-sama. You're welcome. Thank you, madam. Sama-sama.